Selamat kembali ke Access of Truth. Minggu ini, walaupun terdapat gencatan senjata, Republik Islam sekali lagi meningkatkan ketegangan dengan menyerang sasaran di UAE dan menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz sehingga menaikkan harga minyak, sambil melaksanakan hukuman mati ke atas banduan di dalam negara dan mengekalkan 92 juta orang di bawah sekatan internet. Persoalan sebenar sekarang ialah, apa yang dunia sebenarnya akan lakukan mengenainya? Minggu ini, Republik Islam telah memperluaskan konflik keluar sempadannya dan menyasarkan UAE, termasuk serangan ke atas Fujairah, sebuah hub tenaga dan perkapalan yang penting di Teluk Oman. Ini bukanlah satu tindakan simbolik. Fujairah merupakan salah satu laluan pintasan paling penting untuk aliran minyak global yang tidak melalui Selat Hormuz. Menyasarkan kawasan ini adalah satu ancaman langsung kepada keselamatan tenaga global dan satu tindakan peningkatan ketegangan secara sengaja oleh rejim pada masa saluran diplomatik sepatutnya masih terbuka. Ia juga menjejaskan sebarang dakwaan bahwa rejim beroperasi dalam had gencatan senjata atau kerangka pengurangan ketegangan. Pada masa yang sama, pegawai dan penggubah Undang-Undang Republik Islam semakin meningkatkan retorik berkaitan Selat Hormuz, termasuk cadanan untuk menyetap kapal-kapal tertentu dan memaksa kapal lain membayar apa yang mereka anggap sebagai pampasan. Pada hari Isnin, mereka juga melepaskan tembakan ke arah kapal tentara laut AS dan merosakkan sebuah kapal milik Korea Selatan. Ini adalah cubaan untuk menguasai laluan transit antarabangsa yang dilindungi di bawah Undang-Undang Maritim. Selat ini mengendalikan sebahagian besar bekalan minyak dunia. Menggunakannya sebagai alat tekanan bukanlah isu serantau. Ia adalah ancaman ekonomi global dan sesuatu yang membimbangkan seluruh dunia. Biar saya jelaskan, Republik Islam Iran tidak mempunyai hak untuk A. menyekat selat itu, atau B. mengenakan bayaran ke atas mana-mana kapal yang melaluinya. Melakukan perkara itu adalah satu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan ancaman langsung kepada ekonomi global. Jadi persoalannya ialah bagaimana Anda menghentikan rejim yang tidak bertanggung jawab yang semakin agresif di luar sambil pada masa yang sama mengetatkan kawalan di dalam negara. Dan jawabannya sebenarnya tidak sama untuk setiap pihak yang terlibat di sini. Dari perspektif Israel, pandangan strategik mereka adalah konsisten. Masalah jangka panjang adalah rejim itu sendiri, tetapi itu tidak bermakna kuasa luar perlu memaksakan perubahan rejim. Dasar Israel adalah bahwa sebarang perubahan yang berkekalan mesti datang daripada rakyat Iran sendiri. Tetapi ia bermakna menghalang rejim daripada mencapai keupayaan yang akan menjadikan perubahan itu mustahil, termasuk keupayaan mencapai ambang senjata nuklear dan pengukuhan serantau melalui proksi. Israel tidak boleh dan tidak akan menerima perjanjian yang membenarkan rejim itu terus mengancam rakyat Israel atau rantau ini. Melalui program peluru berpandu balistik mereka, penajaan kumpulan pengganas proksi, apa usaha mereka mendapatkan senjata nuklear? Sekarang, dari perspektif Amerika, tumpuannya lebih sempit. Keutamaan untuk Presiden Trump jelas untuk menghentikan pengayaan uranium dan mengelakkan Iran daripada memiliki senjata nuklear. Presiden Trump kurang memberi tumpuan kepada perubahan rejim dan lebih kepada menghadkan keupayaan. Sekarang, masalah dengan perkara itu ialah mana-mana perjanjian memerlukan rakan runding yang berfungsi. Dan apa yang kita lihat di dalam Iran bukanlah satu struktur membuat keputusan yang stabil dan berpusat, malah dalam kalangan rejim itu sendiri. Terdapat tanda-tanda jelas perpecahan dalaman, dan IRGC semakin mendominasi dalam keputusan keselamatan dan strategi. Itu menimbulkan persoalan asas tentang siapa yang boleh mengikat negara kepada komitmen dan siapa yang boleh menguatkuasakan komitmen jika komitmen itu boleh dibuat pada asalnya. Sementara itu, dari perspektif rakyat Iran sendiri, kedudukannya jelas. Mereka tidak menganggap rejim ini sah dan mereka tidak menyokong sebarang perjanjian yang memanjangkan kelangsungan rejim tersebut. Mereka melihat perjanjian-perjanjian itu sebagai memberikan sumber yang kemudiannya digunakan terhadap mereka. Dan sejujurnya, mereka betul. Tekanan dalaman adalah salah satu daripada beberapa pemboleh ubah yang secara konsisten mencabar sistem. Sebab itulah ketika semua ini berlaku di luar, keadaan dalaman semakin merosot. Dalam beberapa hari yang lalu sahaja, beberapa hukuman mati telah dilaksanakan oleh rejim itu. Pada hari Isnin di Mashhad, Mehdi Rasuli, Muhammad Reza Miri, dan Ibrahim Doratabadi telah dihukum mati. Pada hari Ahad di Urmiyah, Mehrab Abdullahzadeh, seorang lagi penunjuk perasaan, telah dihukum mati. Dan pada hari Sabtu, Yaakob Karimpur dan Nasser Bekrazadeh telah dihukum mati selepas hukuman mereka dikekalkan atas tuduhan pengintipan palsu. Rejim itu juga telah memukul seorang rakyat Iran hingga mati kerana memiliki Starlink minggu ini. Semua kes ini mengikuti corak yang lebih luas, yaitu perbicaraan dipercepatkan, akses terhad atau tiada akses kepada pembelaan undang-undang, dan sangat bergantung kepada pengakuan paksa.
Kini, kebimbangan semakin meningkat di dalam Iran bahawa rejim itu akan melaksanakan hukuman mati beramai-ramai terhadap para penunjuk perasaan apabila tekanan terhadap rejim semakin memuncak. Dan ini bukan kali pertama rejim itu melakukan perkara seperti ini. Sementara itu, penutupan internet mencerminkan strategi yang sama. Sekatan berskala besar telah dilaksanakan selama lebih daripada 8 minggu. Akses sepenuhnya disekat untuk orang awam biasa, kecuali mereka yang mempunyai kad SIM putih yang diluluskan oleh rejim untuk mempromosikan rejim tersebut. Komunikasi terganggu sepenuhnya dan aliran maklumat keluar dari negara ini disekap dengan sengaja. Ini menjadikan ia jauh lebih sukar untuk keluarga menjejaki penahanan atau bahkan mendapatkan bukti pelanggaran untuk disampaikan kepada dunia luar. Pasukan keselamatan telah memperluaskan kehadiran mereka. Selain semua penganiayaan yang sedang berlaku, laporan menggambarkan sekapan jalan raya, penahanan beramai-ramai, dan peningkatan aktiviti oleh kedua-dua IRGC dan Basij di lapangan. Skala penahanan berkaitan dengan tuduhan keselamatan negara juga telah meningkat dengan mendadak, dan keadaan tahanan terus menjadi kebimbangan utama. Jadi, apabila Anda melihat gambaran penuh di sini, peningkatan ketegangan dari luar, penindasan dalaman, dan struktur kuasa yang berpecah belah, tindak balas dasar tidak boleh terhad kepada satu pendekatan sahaja. Pencegahan ketenteraan adalah salah satu komponen, tetapi dengan sendirinya, ia tidak menangani bagaimana sistem ini, IRGC, mengekalkan dirinya. Dan disitulah penyelarasan antara bangsa diperlukan, yang masih belum wujud setakat ini. Pertama, secara diplomatik, negara-negara mempunyai pilihan yang kurang digunakan. Pengusiran diplomat rejim adalah salah satu daripadanya, terutamanya dalam kes di mana kedutaan telah dikaitkan dengan aktiviti operasi atau rangkaian pengaruh yang jika kita jujur kebanyakannya memang begitu. Terdapat juga persoalan mengenai penyertaan dalam institusi antarabangsa seperti PBB. Baru minggu lepas, PBB telah mengundi untuk rejim Islam menjadi naib presiden persidangan mengenai non-proliferasi nuklir. Ya, itulah sebenarnya nama persidangan tersebut. Terus menormalkan penglibatan dengan rejim ini. Ketika mereka melakukan semua ini memberikan tahap legitimasi kepada rejim yang sebenarnya tidak mencerminkan bagaimana rejim itu bertindak secara dalaman atau luaran. Faktor kedua adalah keuangan. Fokus perlu diberikan kepada IRGC dan rangkaian yang berkaitan. Kerana struktur-struktur ini beroperasi dengan berbilion dolar yang dicuri daripada kekayaan negara Iran melalui syarikat harapan, organisasi kebajikan, dan entiti komersial di pelbagai negara. Sekatan bersasar memang wujud, tetapi penguatkuasaan dan peluasan sekatan tersebut sangat tidak konsisten. Dan kita perlu melihat pengenalpastian aset, rampasan, dan sekatan ke atas akses kepada sistem keuangan antarabangsa, yang semuanya adalah alat yang tersedia untuk negara-negara ini tetapi belum digunakan. Tindakan undang-undang dan pengawal seliaan juga sangat berkaitan di sini. Negara-negara boleh dan sepatutnya menyiasat jika sesuai dan mendakwa individu serta entiti yang terlibat dalam pengubahan wang haram atau pengilakan sekatan atau operasi pengaruh. Operasi yang berkaitan dengan rejim yang sejujurnya berlaku setiap hari seperti yang kita lihat di media dan media sosial. Walaupun banyak negara telah secara rasmi mengisytiharkan IRGC sebagai kumpulan pengganas, ada juga seperti UK yang masih belum berbuat demikian. Dalam kes-kes ini, dasar pengisytiharan adalah salah satu unsur penting apabila ia berkaitan dengan usaha untuk menjatuhkan rejim ini. Di mana IRGC tidak secara rasmi diisytiharkan sebagai kumpulan pengganas, kekurangan itu mempunyai akibat praktikal yang nyata untuk penguatkuasaan dan sudah tentu untuk pendakwaan. Dan ketiga, faktor terakhir yang ingin saya bincangkan hari ini ialah peranan perjanjian sampingan dan persefahaman tidak rasmi yang memberikan konsesi kepada rejim tersebut. Sekarang, perjanjian-perjanjian ini mungkin memenuhi objektif jangka pendek untuk kes-kes tertentu seperti pembebasan tebusan, tetapi ia juga memperluaskan keupayaan rejim untuk terus dan menggalakkan pengambilan tebusan serta tingkah laku pengganas yang lain. Isu utama di sini ialah rejim telah menunjukkan dari masa ke masa bahwa ia menggunakan tempoh tekanan yang berkurangan untuk mengukuhkan kedudukannya, bukan untuk menjadi lebih sederhana. Pada masa yang sama, dinamik dalaman terus memainkan peranan di Iran. Penentangan awam tidak hilang, ia telah ditekan. Dan tahap kehadiran keselamatan serta kawalan maklumat yang sedang berlaku menunjukkan bahawa pihak berkuasa di Iran sedang bersiap sedia untuk kemungkinan berlakunya pergolakan selanjutnya. Jadi, cabaran dasar bukan sekadar bagaimana untuk bertindak balas terhadap satu insiden, serangan udara yang berterusan, atau satu pusingan rundingan sahaja.
Persoalannya ialah bagaimana untuk menangani satu sistem yang beroperasi merentasi bidang ketenteraan, ekonomi, dan maklumat pada masa yang sama, dan yang juga memerlukan tindak balas yang beroperasi dalam bidang-bidang yang sama. Dengan penyelarasan antara negara-negara yang menjadi sasaran langsung tindakan rejim, dan mereka yang terjejas secara tidak langsung melalui pasaran tenaga, risiko keselamatan, serta rangkaian rentas negara juga. Peristiwa minggu ini, dari serangan ke atas Hujairah hingga pelaksanaan hukuman mati di Musyad Urumiyah, semuanya bukanlah kejadian terpencil. Ia adalah sebahagian daripada corak konsisten rejim ini. Persoalannya ialah sama ada tindak balas daripada komuniti antarabangsa juga akan konsisten. Setakat ini, ia belum mencukupi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi dengan mekanisme penguatkuasaan yang betul, saya percaya komuniti antarabangsa mempunyai peluang yang jarang berlaku untuk memberikan tamparan hebat kepada rejim jahat tanpa perlu melepaskan sebarang tembakan bagi kebanyakan negara ini. Sekarang kita beralih ke cerita seterusnya. Kami banyak bercakap dalam rancangan ini tentang operasi pengaruh Iran, Rusia, dan lain-lain di media sosial. Tetapi minggu ini, wartawan Eitan Fishberger telah mendedahkan sesuatu yang sepatutnya dianggap sebagai isu keselamatan negara, yaitu operasi disinformasi Turki yang menyasarkan dunia berbahasa Inggris, menembusi ekosistem media barat dan memanipulasi rakyat Amerika. Di tengah-tengah isu ini ialah Clash Report, sebuah akaun yang mungkin telah dilihat oleh sesiapa sahaja yang mengikuti berita peperangan di X dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Ia memuat naik rakaman drone, kemaskini serangan, peta, dakwaan terkini dan perkembangan politik dalam bahasa Inggeris, biasanya dalam beberapa minit selepas sesuatu peristiwa berlaku. Kini, kelajuan itulah yang menjadi fokus utama kerana matlamatnya bukan sekadar melaporkan peristiwa, tetapi untuk menentukan versi pertama sesuatu peristiwa, naratifnya sebelum orang ramai mendapat konteks penuh. Minggu ini, Fishberger telah mendedahkan bahawa Clash Report adalah cabang berbahasa Inggeris bagi operasi media Turki yang dikenali sebagai GDH. Kini, rekod App Store, Apple menghubungkan Clash Report Map, dan GDH kepada pembangun sah yang sama, yaitu Monolog Media. Fishberger juga menemui subdomain dalaman yang dipanggil clashreport.gdh.digital, yang bermaksud Clash Report sudah pun berada dalam infrastruktur teknikal milik GDH sendiri. Kedua-dua domain menggunakan pelayan nama Cloudflare yang sama, dan kedua-duanya memuatkan imej daripada bucket rangkaian penghantaran kandungan yang sama, yaitu GDH. Dan itu bukan sekedar kaitan longgar, ia adalah satu struktur. Ekosistem media. Tapi ada lagi. Clash Report boleh dikaitkan terus kepada keluarga Erdogan. Ikut dulu penjelasan saya. Halaman rujukan awal Monolog Media sendiri hanya menyenaraikan dua pelanggan luar. Salah satunya ialah Turgev, yayasan amal pribadi keluarga Erdogan yang diasaskan oleh Erdogan sendiri. Yang kedua ialah Teknofest, yaitu festival teknologi negara Turki. Sekarang, rekod sijil awam menunjukkan Monolog Media mengendalikan pelayan back-end untuk Teknofest dari Februari 2022 hingga November 2024 dengan sijil diperbaharui setiap 90 hari sebanyak 11 kali berturut-turut. Teknofest dianjurkan oleh Kementerian Industri dan Teknologi Turki serta T3 Foundation yang dikendalikan oleh menantu Erdogan yang juga merupakan pemilik pengeluar drone utama Turki. Apabila Anda gabungkan semua ini, Anda sedang melihat akaun maklumat palsu berbahasa Inggris yang berkaitan dengan syarikat media Turki yang mempunyai kaitan dengan media kerajaan Turki, secara langsung berkait dengan Erdogan dan direka untuk kelihatan seperti berita yang tidak berpihak. Dan itulah sebenarnya bagaimana subversi oleh negara asing berfungsi. Tetapi, individu di sebalik Clash Report juga sama bermasalah. Dan kaki tangan editorial serta pengurusan mempunyai kecenderungan yang jelas dan terbukti dalam isu-isu politik utama, serta mempunyai kaitan dengan media kerajaan Turki sendiri. Salah seorang daripada mereka telah menuduh Israel mengamalkan dasar membunuh kanak-kanak, mendakwa Presiden Trump telah hilang sentuhan dengan realiti, mendakwa Netanyahu dan lobi Zionis telah memeras ugut Trump, serta menyebarkan dakwaan bahwa lobi Yahudi membeli 90% Kongres Syrikan. Jadi jelas sekali apabila ekosistem ini membuat hantaran mengenai Israel, Gaza, Syria, atau mana-mana pesaing serantau Turki, pasti akan ada kecenderungan, terutamanya mengenai Gaza dan Israel, seperti yang telah kita lihat. Corak ini jelas dalam hantaran-hantaran Clash Reports. Hantaran yang pantas, kerangka emosi, dakwaan yang sentiasa menggambarkan Israel sebagai pihak penyerang, dan aliran kandungan yang berterusan yang mendorong penonton barat ke arah naratif anti-Israel yang sama seperti yang telah diketengahkan oleh kerajaan Turki sekarang selama bertahun-tahun.
Mengenai Syria, masa yang dipilih adalah lebih mendedahkan. Clash Report diaktifkan pada malam Turki melancarkan operasi perisai musim bunga selepas 33 askar Turki terbunuh. Hantaran pertamanya adalah mengenai drone Turki yang menyerang sasaran rejim Syria. Dan keesokan harinya, akaun yang tidak pernah membuat hantaran dalam 5 tahun mempunyai 49.200 pengikut. Dan pewawancara itu adalah salah satu tanda amaran utama dalam keseluruhan persamaan ini. Akaun itu dicipta pada Mei 2015, tidak aktif selama hampir 5 tahun, dan kemudian diaktifkan pada 28 Februari 2020. Pada malam yang sama, Turki melancarkan salah satu operasi ketenteraan mereka yang paling penting. Tiada pertumbuhan organik biasa yang boleh menjelaskan bagaimana satu akaun berubah daripada bertahun-tahun tidak aktif kepada lebih 49.000 pengikut dalam satu hari. Terutamanya apabila siaran pertamanya kebetulan berlaku serentak dengan operasi ketenteraan utama Turki. Sejak itu, Clash Report mengulangi corak ini. Siaran dalam bahasa Inggris dalam beberapa menit selepas kejadian, termasuk rakaman drone ini, serta kemas kini serangan dan dakwaan terkini. Dalam praktiknya, itu bermakna mereka menguasai naratif dengan menentukan cerita sebelum konteks tersedia. Dan selepas itu, datanglah penguatan maklumat. Karena mereka yang pertama, dan dengan sifat algoritma media sosial, kandungan Clash Report telah dikongsi oleh wartawan barat, agensi berita, pempengaruh, podcaster, tokoh teknologi, ahli politik, malah pihak kerajaan. Jadi, perkara ini tidak hanya kekal di pinggiran media sosial. Ia terus bergerak masuk ke dalam ekosistem maklumat barat, yang memang itulah matlamat mereka. Subversi oleh negara asing tidak perlu membuat hantaran palsu. Ia boleh menggunakan rakaman sebenar dan peta sebenar, malah kadang-kadang maklumat sebenar untuk memanipulasi pendapat awam Amerika dan membentuk naratif melalui kepantasan, pembingkaian, dan penghilangan maklumat. Clash Report membina banyak kepercayaan dengan menjadi pantas dan kemudian menggunakan kepercayaan itu untuk coba mendorong pembingkaian naratif yang selari dengan kepentingan Turki. Ini adalah campur tangan asing dalam ruang maklumat, dan ia perlu dilayan, didekati, dan ditangani dengan cara yang sama. Dan sekarang kita beralih kepada yang baik, yang buruk, dan yang hodoh, dimulakan dengan kisah buruk minggu ini. Inilah contoh terbaik aktivisme sekadar untuk pertunjukan. Video yang benar-benar mengarut ini muncul semalam di media sosial, menunjukkan dua aktivis flotila yang bodoh menari dengan gaya seksi. Ya, berpakaian menjolok mata seperti pengganas. Mereka menyeru pembebasan rakan-rakan mereka yang tidak berguna, Thiago Avila, seorang fanatik anti-Israel dari Brazil, serta warga Spanyol Saif Abukeshek. Sekarang, saya teringin sangat nak tengok orang-orang bodoh ni cuba aksi ni di Gaza. Dan saya rasa kita patut biarkan mereka masuk dan tengok macam mana masyarakat yang dikawal oleh Hamas Islamis layan penampilan macam tu. Semoga berjaya kepada mereka. Apapun, mari kita semak sedikit tentang dua aktivis flotila ini yang sedang ditahan oleh Israel sekarang. Dan bukan sebab mereka aktivis. Ini kerana mereka sebenarnya disyaki ada kaitan dengan organisasi pengganas. Avila bukanlah sukarelawan biasa. Dia sudah berulang kali terlibat dalam flotila seperti ini dan pernah menganjurkan lebih daripada satu. Dan dia juga disyaki mempunyai kaitan dengan organisasi pengganas dan malah telah ditandai oleh negara lain kerana kebimbangan keselamatan. Abukeshek juga tidak lebih baik. Dia didakwa mempunyai kaitan dengan rangkaian yang berkaitan dengan Hamas, termasuk aktiviti yang digambarkan sebagai sebahagian daripada infrastruktur sokongan yang beroperasi di bawah perlindungan awam. Lebih kurang seperti keseluruhan aksi flotila yang mencurigakan, pada mulanya untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang akhirnya menjadi bot seks yang penuh dengan tuduhan gangguan seksual. Apapun memang tak ada yang lebih bodoh daripada orang seperti gadis-gadis ini. Dan sekarang kita beralih kepada kisah buruk minggu ini. Dan memang kita ada situasi yang sangat buruk di sini dengan Bushra Sheikh, yang sebenarnya saya pernah bincangkan beberapa kali dalam rancangan ini. Ketika saya dedahkan bagaimana Republik Islam membayar influencer barat untuk datang ke Iran, melancong di bawah pengawasan rejim dan membuat propaganda untuk barat. Nampaknya, program influencer rejim itu kembali beroperasi. Kerana beberapa aktivis ini kini telah kembali ke Iran, termasuk Bushra Sheikh, warga British berketurunan Pakistan. Dan waktunya memang tidak mungkin lebih menjijikkan. Rakyat Iran telah hidup di bawah sekatan internet yang teruk selama lebih 8 minggu. Seorang rakyat Iran telah dipukul hingga mati minggu ini kerana dia mempunyai Starlink. Namun, Bushra Sheikh berani memuat naik dari dalam Iran bahawa orang di luar negara lebih terganggu dengan akses internet terhad berbanding rakyat Iran sendiri. Awak serius? Itu bukan kewartawanan, Bushra. Itu adalah tindakan membersihkan imej rejim dengan kamera swafoto awak.
Dan saya rasa keadaan mungkin akan menjadi lebih sukar untuk awak Bushra kerana setakat yang kami tahu, minggu ini, Daily Mail melaporkan bahawa Bushra kini berdepan penelitian anti keganasan. Selepas dia sendiri berkongsi satu video yang memaparkan ucapan di satu perhimpunan pro-rejim di dalam Iran dengan bendera Hezbollah dan bendera rejim di merata-rata tempat. Kebimbangan mengenai perkara ini sudah tentu, termasuk kemungkinan pelanggaran Akta Anti Keganasan UK serta Akta Keselamatan Negara, termasuk dakwaan bahawa dia menyokong kumpulan pengganas atau bertindak di bawah arahan Iran tanpa pendaftaran. Saya ingatkan Anda bahawa ini adalah perkara yang sama. Bushra yang mendakwa bahawa protes di Iran adalah satu peperangan terhadap Islam yang direka oleh Mossad, CIA dan imperialisme Barat. Sambil turut mempromosikan Republik Islam sebagai juara hak wanita dan malah secara terbuka menggalakkan Tehran untuk membangunkan senjata nuklear. Beliau juga memuat naik semula satu dakwaan mengenai penunjuk perasaan yang dibunuh oleh rejim dengan caption jumlah sebenar ialah 6 juta. Ini adalah jenis kebencian terhadap Yahudi dan penghinaan terhadap Holocaust yang sangat menjijikan, yang menunjukkan segala-galanya yang Anda perlu tahu tentang dunia moral Bushra. Apa yang menakjubkan kawan-kawan ialah saya telah berjalan di seluruh perhimpunan ini di tengah-tengah Iran tanpa memakai hijab. Dan saya tahu apa yang ramai antara anda sedang fikirkan. Anda sedang fikir bagaimana dia boleh berada di tengah-tengah Iran di dataran itu tanpa tudung. Tiada apa-apa yang berlaku kepada saya. Tiada siapa yang mengganggu saya. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Sebenarnya apabila anda berkunjung ke Iran, mereka melayan anda dengan sangat baik, termasuk saya yang tidak berhijab. Tetapi hakikatnya, saya telah datang ke sini, saya telah disambut dengan baik dan tiada siapa pun yang berkata apa-apa kepada saya tentang rambut saya yang tidak ditutup. Itulah kawan-kawan saya, realiti berita apabila ia dibawakan secara langsung dari negara ini. Terutamanya apabila anda telah lama disogok propaganda oleh media barat. Itu sebenarnya tidak benar. Walau apapun, jika seorang warga negara British menerima akses perlindungan, penerbangan, hotel, ruang di media kerajaan, atau apa-apa faedah lain daripada Republik Islam semasa menghasilkan kandungan yang memajukan propaganda rejim, perkara itu perlu disiasat. Titik. Namun bagi saya sangat luar biasa bahawa Republik Islam tidak dapat mencari seorang pun rakyat Iran yang menyebarkan propaganda kepada halayak barat. Jadi sebaliknya, mereka mengimport gadis peminat IRGC British Pakistan yang gagal ini, yang memberitahu rakyat Iran bahawa mereka patut berasa gembira tanpa internet, sedangkan orang sedang dibunuh kerana cuba untuk mendapatkan akses dalam talian. Menyedihkan, jahat, dan benar-benar hodoh. Dan akhirnya, bagi berita baik, seorang ahli politik minggu ini yang benar-benar tahu bagaimana untuk bertindak balas terhadap kebencian terhadap Yahudi. Minggu ini, pemimpin Parti Konservatif UK, Kemi Badenoch, melakukan apa yang ramai orang lain enggan lakukan. Dia tidak teragak-agak atau mengelak. Dia mengutuknya secara terus terang. Tonton ini. Ini bukan soalan yang telah disediakan lebih awal. Saya telah melakukan temu bual panjang mengenai perkara ini semalam. Anda mungkin tidak bersetuju dengan pandangan saya. Itu tidak mengapa. Tetapi pandangan saya adalah pandangan saya. Tidak. Ini adalah pandangan. Saya mahu orang ramai tahu bahawa sangat penting untuk mereka tahu apa yang akan mereka dapat apabila mengundi saya. Dan apa yang mereka akan dapat dengan saya ialah seseorang yang sangat-sangat bertekad untuk menghentikan iklim intimidasi dan kebencian terhadap orang Yahudi ini. Saya pergi ke sekolah rendah Yahudi yang mempunyai pengawal keselamatan di luar. Saya tidak pernah melihat itu di mana-mana sekolah rendah lain di negara ini. Saya pergi ke pasar raya yang mempunyai pengawal keselamatan. Saya pergi ke perniagaan Yahudi yang tingkapnya dipecahkan. Kedai roti Gale disembur dengan grafiti di seluruhnya. Kita perlu berhenti berpura-pura bahawa ini tidak berlaku. Kita tidak mahu peristiwa tahun 1930-an berulang lagi. Dan apa yang kita lihat ialah orang ramai memberi alasan untuk perkara ini. Anda tidak akan mendapat alasan daripada saya. Kita perlu melindungi orang Yahudi. Bagaimana pula dengan orang Islam? Kita juga menerima serangan daripada orang Islam. Hebat. Terima kasih. Orang-orang yang telah mati dan yang telah dibunuh adalah orang Yahudi di dalam sinagog. Mari kita berhenti berpura-pura bahawa perkara lain telah berlaku. Tetapi ini bukan tentang tidak, memang tentang itu. Ya, memang benar. Memang sangat berkaitan. Memang sangat berkaitan. Ia memang sangat berkaitan dengan orang Yahudi. Dan anda boleh cakap apa sahaja yang anda suka. Tetapi beginilah tahun 1930-an bermula. Dengan orang berpura-pura tidak nampak apa yang berlaku di depan mata mereka. Saya tidak berbohong. Saya boleh nampak itu. Saya beritahu orang kebenaran. Ketahuilah bahawa saya menyokong orang Yahudi dan saya berdiri bersama mereka. Maaf, tetapi saya tidak setuju dengan anda. Anda hanya perlu terima itu.
Ya, itu memang menyedihkan. Itu memang menyedihkan. Orang tahu pendirian saya dan saya tidak akan diugut. Saya tidak akan pergi. Tidak, tidak, tidak. Saya di pihak kanan. Saya di pihak kanan. Dan saya sangat bangga berada di pihak kanan. Saya bukan mengampu golongan kanan ekstrim. Apa yang saya lakukan ialah menyokong. Tidak, tidak, tidak. Apa yang saya lakukan ialah menyokong orang Yahudi daripada kejahilan seperti yang anda sebarkan. Dan saya tidak akan pernah diugut olehnya. Mari kita dengar. Itu adalah detik mic drop yang hebat. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat ahli politik memutar belit kata-kata mereka untuk mengelak daripada menyatakan perkara yang jelas, bersusah payah untuk memberi alasan, atau memperkecilkan kebencian terhadap Yahudi apabila ia datang daripada kumpulan tertentu atau sesuai dengan naratif politik tertentu. Tetapi kami tidak melakukan semua itu, dan memang sangat memuaskan untuk ditonton. Baiklah, itu saja untuk minggu ini, tetapi kami akan kembali minggu depan, sudah tentu, dengan lebih banyak perkembangan sebenar yang berlaku di seluruh rantau ini. Dan seperti biasa, jika ada cerita yang Anda rasa saya patut liputi, Anda boleh hubungi saya di X sebagai Emily K. Schrader atau di Instagram sebagai Emily in Tel Aviv. Sehingga itu, jumpa Anda minggu depan di sini, di Access of Truth di JNS.